Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Liana Fazira binti Halim dari kelas DSP 1A. Nombor matrik 17 DSP 21F2006. Okey, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Okey, untuk pengenalan. Apa itu teknologi? Teknologi ialah jentera yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Yang kedua, apa itu teknologi maklumat? Teknologi maklumat ialah teknologi mengenai sebarang cara digunakan untuk mencari maklumat mengenai sesuatu perkara. Okey, yang ketiga, apa itu teknologi ICT? Teknologi ICT ialah teknologi yang digunakan dalam penyiaran, sistem pengurusan bangunan pintar, sistem pemprosesan dan penghantaran audio visual. Seterusnya, apa itu fungsi teknologi? Yang pertama, fungsi teknologi dapat memudahkan komunikasi antara manusia. Contoh, WhatsApp. Yang kedua, Facebook, dan yang ketiga ialah Instagram. Tiga-tiga ni kita selalu gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk berkomunikasi dengan keluarga atau rakan-rakan kita yang berada jauh dari kita. Okey, yang kedua, fungsi teknologi ialah meningkatkan sektor pendidikan. Contoh dia ialah Google Classroom, Microsoft Teams, PowerPoint dan Word. Empat yang saya sebutkan tadi tu yang kita sering gunakan di dalam kelas online yang sedang kita jalankan pada masa kini. Selain itu, teknologi juga mempunyai kebaikan serta keburukannya. Antara kebaikan dia yang pertama ialah memudahkan kerja seharian. Dengan adanya mesin basuh baju serta peta ais dapat memudahkan urusan setiap suri rumah yang berada di Malaysia ini. Kerana hampir setiap rumah di Malaysia ini mempunyai mesin basuh serta peta ais. Dengan adanya mesin basuh ini, tidak perlu lagi para suri rumah membasuh baju mereka dengan tangan. Okey, yang kedua ialah menjimatkan masa. Yang ketiga, kemudahan komunikasi. Macam kita tengok sekarang ni, kita menggunakan WhatsApp atau telefon bimbit untuk berkomunikasi dengan saudara mara kita yang jauh dari kita serta rakan-rakan. Okay, yang keempat, dapat mengetahui perkembangan semasa dengan lebih cepat dan tepat. Dan yang terakhir ialah teknologi juga dapat membantu mengawal penyakit. Okay, seterusnya, keburukan dia. Keburukan dia yang pertama, membantukkan perkembangan sosial. Contoh dia, penguasaan ini boleh terjadi apabila kanak-kanak diberikan pendedahan kepada permainan digital dari kecil lagi. Kerana tanpa pengawasan ibu bapa, jika perkara ini tidak dibendung, ia boleh membuatkan kanak-kanak ini terbantut pemikirannya serta perkembangan sosialnya. Okay, yang kedua, menjejaskan kesihatan. Dekat sini kita boleh dapat lihat banyak sekarang makanan dalam tin yang dijual yang terus boleh makan je. Pernahkah kita terfikir adakah makanan dalam tin itu selamat untuk dimakan? Apakah bahan yang digunakan di dalam makanan tersebut? Okey, yang ketiga, kurang pergaulan. Contoh dia macam bila gadget dan permainan secara online ini telah menyebabkan kekurangannya pergaulan antara remaja serta kanak-kanak. Sekiranya masalah ini berlalutan dalam jangka masa yang lama, ia boleh menyebabkan kanak-kanak ini mempunyai kurang kemahiran dalam bersosial serta mempunyai kurang keyakinan dalam berhadapan dengan masyarakat di sekeliling mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nina Nurulisa binti Syamuddin, nombor matrik 17 DSP 21F2023. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan-kepentingan teknologi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kepentingan pertama ialah teknologi dapat membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Masyarakat dapat mencari peluang pekerjaan dengan pilihan yang lebih banyak dan lebih mudah secara atas talian berbanding secara walk-in tanpa penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan laman web tertentu. Para peniaga lokal juga dapat berniaga dengan lebih mudah secara atas talian tanpa keperluan yang banyak.
Kepentingan kedua ialah teknologi dapat membantu dalam sektor pengangkutan dan perhubungan. Terdapat juga teknologi canggih dalam sektor perhubungan di Malaysia seperti Mass Rapid Transit iaitu MRT yang berhubung di sepanjang Lembah Kelang bagi mengurangkan penggunaan kereta, seterusnya mengurangkan hasil karbon. Kepentingan terakhir ialah teknologi juga dapat memudahkan kerja dan mengurangkan jumlah tenaga kerja. Teknologi dapat melakukan kerja-kerja berat yang memerlukan tenaga kerja yang banyak di samping menjimatkan masa dan kos pembelajaran yang berlebihan. Kewujudan teknologi seperti komputer juga membantu mempercepatkan proses sesuatu kerja dengan perincian yang canggih. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Muhammad Afandi. Nombor matrik saya 17 DSP 21F2007. Saya ingin membentangkan tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah membantu menjimatkan kos pengangkutan dan perhubungan. Selain itu, kemajuan teknologi seperti ini dapat mendatangkan kesan positif kepada negara dan dapat menaikkan taraf negara kita ke arah negara maju. Seterusnya, ia juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar seperti membolehkan pembinaan lebuh raya, terowong, jabatan dan pelebuhan. Kemajuan teknologi maklumat turut menjimatkan masa, wang dan tenaga kita ketika hendak berhubung dengan suatu pihak lain. Juga wang yang digunakan untuk urusan pengangkutan dapat dijimatkan. Semua ini menyebabkan tenaga yang digunakan berkurang. Sebagai contoh penggunaan aplikasi di internet seperti Bank Islam, Maybank dan lain-lain, aplikasi ini berupaya menjalankan segala urusan dalam tempoh yang singkat. Di samping itu, hubungan Malaysia dengan negara-negara yang lain juga dapat dieratkan. Selamat sejahtera kepada Ustaz Rusdan. Nama saya Jasper J. Julius dari DSB 1E, ingin membentangkan tentang faktor politik dalam mempengaruhi teknologi maklumat. Sebelum itu, peranan teknologi telah mengubah kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda yang dikatakan begitu berdamping dengan teknologi, yaitu internet. Media baru adalah salah satu medium yang berfungsi untuk mempengaruhi dan mendidik masyarakat yang mampu memberi impak kepada senario politik negara. Sejak pilihan raya ke-10 lagi di Malaysia, penggunaan internet dalam penglibatan politik sudah bermula. Belia dilihat sebagai pengguna internet yang paling ramai sekali berbanding golongan lain. Golongan ini cepat dalam menggunakan kemudahan internet kerana sifatnya yang pantas dalam mengakses kepada maklumat terkini. Berbeza pula dengan media tradisional seperti televisyen, radio, dan surat kabar, media baru dilihat sebagai satu medium mendapatkan maklumat yang amat pantas, dan lambakan maklumat dilihat mampu mengubah corak pemikiran dan perlakuan belia. Justru kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan internet dan media baru dan penglibatan politik secara online dalam kalangan belia. Kaedah persampilan rawak melibatkan 126 responden yang merupakan pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA berumur di antara 18 hingga 23 tahun. Dapatkan kajian menunjukkan belia aktif dalam menggunakan media baru untuk tujuan berinteraksi antara satu sama lain, dan juga belia aktif dalam penglibatan politik secara online. Walau bagaimanapun, kajian pada masa hadapan boleh meluaskan had umur belia dan juga lokaliti supaya dapat mempelbagaikan pendapatan kajian yang boleh membantu pihak yang bertanggung jawab. Antara poin faktor politik dalam pengaruhi teknologi maklumat adalah dapat menyatu padukan masyarakat di media sosial. Poin kedua, dapat mengetahui perkara yang berlaku di negara kita sama ada yang benar atau palsu.
Poin ketiga, dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Keempat, dapat mengimbangi kebangkitan penggunaan sumber secara terbuka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Ustadz. Sekarang giliran saya pula untuk meneruskan pembentangan ini, yaitu slide faktor kemajuan teknologi dari segi ekonomi. Oke, sebelum saya mula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brian Owen Oswald, Nometrix 17 DSB 21F2024. Oke. Faktor kemajuan teknologi dari segi ekonomi. Di sini kita boleh lihat terletak 2 poin, yaitu poin yang pertama, penggunaan teknologi dalam pertanian. Poin yang kedua, penggunaan teknologi dalam bidang perniagaan. Penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Pada era globalisasi ini, penggunaan jentera dalam bidang pertanian lebih moden daripada zaman dahulu. Contohnya, mesin menuai padi. Masyarakat zaman dahulu menuai padi menggunakan tangan. Kerana zaman telah berubah, petani sekarang menggunakan mesin padi untuk menuai. Itu jauh lebih mudah dan menjimatkan masa. Antara kelebihan sistem ini, pesawat akan mendapati perataan tanah yang berkesan dan teburan benih menggunakan mesin secara kadar boleh ubah bagi memastikan pokok padi ditanam dengan baik serta seragam. Poin yang kedua, penggunaan teknologi dalam bidang perniagaan. Pada zaman kini, teknologi maklumat bukan sahaja melibatkan literasi komputer, malahan ia juga digunakan dalam proses komunikasi dan proses penyelesaian masalah dalam tugasan. Ia berfungsi sebagai media yang menyampaikan maklumat dalam bidang perniagaan. Seterusnya, kebanyakan syarikat telah menggunakan perisian komputer dan internet untuk meluaskan perniagaan mereka. Penggunaan teknologi dalam bidang perniagaan ini mempunyai banyak kelebihan. Saya akan share 4 kelebihan. Yang pertama, teknologi ialah antara kelebihan penting kepada setiap usahawan yang progresif dan mahu sentiasa membangun. Kedua, boleh menaikkan image dan kredibiliti usahawan. Ketiga, mengembangkan perniagaan ke negara-negara lain dengan mewujudkan teknologi moden seperti internet dan e-dagang. Dan yang terakhir, mendapat maklumat mengenai promosi atau aktiviti syarikat dengan lebih cepat dan tepat melalui pelbagai bentuk media. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Dan akhir sekali kesimpulan, teknologi maklumat perlu digunakan dengan perkara yang berfaedah. Setiap individu mestilah memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaik mungkin. Dapat memberikan kemudahan dan kebaikan kepada syarikat untuk memajukan ekonomi negara. Dengan kemajuan teknologi yang serba canggih ini, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dari platform media massa sahaja. Sekian daripada saya.